Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada semua anak-anak pelajar. Semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera dan sihat walafiat. Okey, so insya-Allah hari ini Ustazah Huda ingin bercerita, ingin mengajar berkenaan dengan pelajaran kelima. Okey. Apa dia pelajaran kelima? Okey, pelajaran kelima adalah berkenaan dengan istinja. Okey, pernahkah anda dengar apa perkataan istinja sebelum ini? Jika belum, jom Ustazah akan terangkan dengan lebih detail. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh dalam pembelajaran kita pada hari ini, suka untuk Ustazah menceritakan, memberitahu bahawa 3 objektif, 3 perkara yang kita akan dapat di pengakhiran pembelajaran. Okey, yang pertama, kita dapat menyebut pengertian dan hukum istinja dengan betul. Yang kedua, kita dapat menyatakan cara beristinja menggunakan air dan juga alat-alatan lain selain daripada air. Maknanya kat sini alat beristinja ni bukan semata-mata hanya air digunakan, tapi ada juga alatan lain yang boleh digunakan. Okey, yang last sekali adalah menyatakan peralatan beristinja. Okey. Okey, untuk permulaan, ayuh kita lihat apakah ia pengertian dan hukum istinja. Pengertian ni adalah maksudlah. Apa dia maksud istinja ni? Okey, istinja ni maksudnya adalah membersihkan kubul dan dubur selepas membuang air kecil atau besar. Maksudnya kat sini kita membersihkan najis yang keluar daripada tempat keluarnya najis. Dan hukum beristinja adalah wajib. Maksudnya kat sini benda yang kita wajib buat. Tak boleh tinggal. Wajib buat istinja. Okey, so itu adalah pengertian dan hukum istinja. So seterusnya kita akan lihat apa dia alat-alat yang kita boleh gunakan untuk beristinja. Okey, yang pertama, jika kita dapat lihat di sini, alat-alat istinja yang pertama adalah daun kering. Yang kedua adalah air mutlak. Contohnya kat sini kalau kita boleh tengok air pahit. Seterusnya, alat-alat istinja ni juga kita boleh gunakan batu untuk bersuci. Seterusnya, tisu. Dan yang last sekali adalah kayu. Okey, jadi anak-anak semua, kita perlu ingat bahawa di sini ada 5 contoh yang telah ditunjukkan yang mana kita boleh menggunakan alat-alat berikut untuk beristinja. Okey. Dan insya-Allah untuk yang terakhir kalinya, okey, kita lihat bagaimana pula cara untuk beristinja. Okey, istinja dengan air dan benda-benda kesat. Benda-benda kesat maksudnya apa yang Ustazah sebut tadilah. Contohnya daun kering, batu, kayu, tisu. Itu semua adalah peralatan yang boleh kita gunakan untuk beristinja. Okey. So, jom kita lihat cara beristinja. Okey, di mana yang pertama sekali kita perlu membaca doa sebelum masuk tandas. Bagaimana doa sebelum masuk tandas? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jom ikut Ustazah sekali. Okey, Ustazah akan ulang lagi sekali. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.
Di mana doa ini kita akan baca sebelum kita masuk ke tandas. Okey. Dan yang kedua, membuang air. Membuang air ni tak kira lah membuang air besar, membuang air kecil. Dan yang ketiga, istibrad. Maksudnya kat sini berdehem. Macam mana berdehem tu? Okey, di mana selepas kita membuang air besar ataupun air kecil, kita perlu berdehem. Sebanyak 3 kali. Supaya semua najis dapat dikeluarkan. Perlu istibrad. Dan yang keempat, basuh dengan air mutlak dan sabun atau mengesat dengan benda-benda kesat sehingga bersih dan suci. Macam biasalah. Okey, selepas kita buang najis, kita berdehem, lepas tu kita basuh dengan air mutlak, di mana air yang suci, lagi menyucikan, dan juga menggunakan sabun ataupun menggunakan benda-benda yang kesat, contohnya seperti tadi, daun kering, batu, kayu ataupun tisu. Dan yang kelima, keluar tandas dengan membaca doa. Bagaimana doa keluar tandas? Alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Okey. So, jom ikut sekali dengan Ustazah. Alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. So, begitulah cara-cara bagaimana kita ingin melaksanakan cara-cara beristinja. So, secara ringkasnya, Ustazah ingin ulang kelima-lima perkara yang perlu kita buat sekiranya kita ingin beristinja. Pertama, kena baca doa sebelum masuk tandas. Yang kedua, membuang air. Yang ketiga, istibrad. Yang keempat, basuh dengan air mutlak dan sabun atau mengesat dengan benda-benda kesat. Dan yang last sekali, yang kelima, iaitu membaca doa keluar tandas. Macam tu. Okey. So, begitu sahaja insya-Allah pembelajaran kita, pembelajaran yang kelima pada hari ini. Cukup ringkas, cukup simple, iaitu berkenaan dengan istinja. Hari ini kita belajar banyak perkara tentang istinja. Yang pertama, pengertian dia. Lepas tu, hukum dia. Lepas tu, alat-alat istinja. Dan yang last sekali adalah cara istinja. So, itu sajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang menonton video Ustazah Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.